Balik pada kitab kita. Kitab kita pun kitab tentang hal-hal kematian, akhirat dan sebagainya, pun terkait dengan bulan Ramadan. Amin. Rabbal baik. Coba tengok dalam kitab kita, iaitu muka surat 24, ya, sambungannya. Kita masih bercakap dalam tajuk dunia akan terasa kecil. Dalam konteks orang beriman, dia tetap merasakan akhiratlah seluas-luas tempat kediaman baginya. Dunia ini amat kecil dalam hati nuraninya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi man ihtada. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nawwir qulubana bil iman wa hayatana bit taqwa min al-'amali ma tarda. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma akrimna bi nuri hidayatika wa akrimna bi nuri al-Qur'anil 'azim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kepada Allah dan sujudlah padanya dan abdikan seluruh kehidupan kamu terhadap Tuhan kamu, dan lakukanlah amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah milih kamu, dan Allah tidak jadikan agama ini menjadi kesukaran kepada kamu dalam urusan iman dan amal ibadat kamu. Surah Al-Hajj 77-78. Boleh tulis dan boleh semak kemudian. Al-Hajj ayat 77 dan 78. 2 ayat. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat pertemuan di pagi Ramadan yang berkat ini. Di pagi yang penuh ketenangan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kemuliaan yang Allah janjikan kepada kita. Alhamdulillah. Pagi ini Ramadan hari yang ke berapa? 16. 9 baru. Kenapa lambat orang tua start puasa? Saya awal. Hari ke-9, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, Ramadan sudah pun dah hampir kepada fasa yang kedua dalam sebulan Ramadan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha berkuasa. Itulah ketentuan perjalanan waktu dan masa. Apakah perasaan kita, rasa kita, dalam hati kita bagaimana? Itulah iman yang menentukannya. Dalam 9 hari, termasuk hari ini, kalau kita merasakan betapa lajunya perjalanan masa, dan kita merasakan seolah-olah kita belum sempat menyempurnakan banyak perkara, itu adalah tanda kita ada iman yang tebal. Kerana kita ikuti perkembangan masa seharian, seolah merasakan kita tak cukup masa dah, dan ada kekurangan. Itu ambil iman tebal. Jika ada orang yang tengok hari ke-9, dia rasa biasalah, berjalan masa, alhamdulillah lah, dah dapat 10, 11, 12, tamat Ramadan, selesai masalah Ramadan. Itu orang yang imannya bukan tak ada, iman yang menipis. Betullah kita, tuan-tuan dan puan-puan semua, dalam kita menilai, ini pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahmatullah, dalam kita menilai perjalanan waktu dan masa ini, baik umur dan usia kita sekalilah, apalagi Ramadan yang sedang kita pada sekarang ni, kata para ulama, termasuk kata Al-Imam As-Suyuti, hendaklah kamu benar-benar merasakan dengan masa yang berlalu berjalan pergi itu, kamu menangisinya.
Bukan menangisi masa itu laju, tapi kamu menangisi kerana kamu merasakan kamu belum sempurna ibadat dan amal kamu. Itu kebaikan. Kita menangisi kerana kita rasakan, ya Allah, 9 hari Ramadan dah masuk ini, aku ibadat dah buat tapi tak sempurna lagi. Dan kita menangis. Menginsafi akan kekurangan kita, itu orang bijak, kata Imam As-Suyuti rahmatullah. Betul para ulama kita rahmatullahi al-majma'in. Dalam watak-watak kehidupan beragama mereka, sebagai nukilkan oleh banyak cerita tentang mereka dan sejarah hidup mereka dalam beragama, diriwayatkan bagaimana sebagian besar ulama-ulama kita ini, bila masa berlalu pergi, mereka menangis. Kenapa? Kerana soalnya mereka merasakan amal mereka belum cukup sempurna dan mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya, mengharapkan Allah bagi rahmatan kepadanya demi untuk menginsafi. Ada kekurangan, dia nak tambah. Ada kelemahan, nak perbetulkan. Ini watak para alim ulama kita rahmatullahi alim ajma'in. Jadi dalam kesempatan dah masuk hari ke-9 Ramadan ini, besok 10, seterusnya 11, marilah sama-sama kita menangisi atas sebab kita merasakan kelemahan kita, kekurangan kita. Ini satu tindakan bijak. Mudah-mudahan dengan air mata yang tumpah penyesalan itu, Allah akan memberikan kita rezeki hari-hari mendatang, lusa, besok, tolat, seterusnya, untuk kita menambahkan lagi mana kekurangan yang kita lakukan, mana kelemahan kita ada. Itulah maksud tersirat seperti apa yang saya nak sebutkan pada awal pagi ini, kerana kita nak detik-detik Ramadan ini, yang dah berlalu, berlalulah. Yang akan datang, kita nak perkemaskan lagi, perelokkan lagi, kita nak tambahkan lagi ibadat Ramadan siang dan malamnya. Sama ada ibadat yang wajib, puasa dan solat-solat wajibnya, termasuklah ibadat yang sunat. Melengkapkan Ramadan sebulan itu, ibadat yang sunat, dengan qiyam tahajud, dengan semayang duha, dengan ibadat Quran dan seumpamanya. Kita nak lengkapkan lagi. Saya mukadimahkan tadi satu ayat dari soal Hajj 77 dan 78. Saya ambil sikit masa. Sebab ini merupakan program Ramadan ni, kita cuba nak sentuh sikit terkait dengan soal kita dan amal kita seharian. Dalam surah Al-Hajj 78 tadi, Allah rakamkan 5 perkara. 5 perkara yang kita kena lakukan, terlebih utama dalam Ramadan ni lah. Luar Ramadan pun kena buat, tapi dalam Ramadan ni lebih awal, baik siang atau malam Ramadan. 5 benda Allah sebut kepada kita untuk kita letakkan kita golongan yang berjaya. La'allakum tuflihun. Ayat tadi lah kita baca tadi. Yang pertama, Allah menyuruh kepada orang beriman, pertama, ya ayyuhallazina amanu ruk'u. Rukuklah kamu kepada Allah. Rukuk ini satu amalan yang terkait dengan apa? Dengan solat. Rukun dalam solat kita rukuk. Allah sebut kata rukuk untuk menanda yang kita jaga solat dengan sebaik-baik jagaan. Maka Ramadan, tuan-tuan, kita bukan sekadar solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kita bukan sekadar sembahyang duha kita dah amalkan selama ini. Tambahan lagi dengan sembahyang tarawih. Rukuk demi rukuk, rukuk demi rukuk. Belasan kali dalam solat tarawih kita. Jadi alangkah indahnya, alangkah bijaknya kita
dalam Ramadan ini, rukuk kita makin banyak, makin banyak, makin banyak. Yang wajib-wajiblah. Yang sunat. Contoh sembahyang tarawih, sembahyang tarawih. Batulah jangan abaikan salatul tarawih. Jangan jadikan dalam keadaan kita ada kemampuan, tak kita lakukan, jangan sama sekali. Hakikatnya, tarawih satu ibadat yang penting untuk kita jagai. Soal kita nak menambah rakaat lebih 8, lebih 20, itu soal yang lain. Tetapi rukuk dalam tarawih itu satu amalan yang cukup murni, cukup besar nilai harganya. Sehingga dalam hal ini saya nak kaitkan sikit dengan hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmizi, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Ini hadis yang saya perlu disampaikan. Berterusan dalam solat dengan imam. Siapa yang tegak dengan imam dalam solat tarawih hingga imam selesai beredar, dia pun selesai. Hatta yansarif al-imamu. Duduk dengan imam sampai imam selesai, dia pun selesai. Dia tak tinggal imam. Menunjukkan rakaat-rakaat dalam solat tarawih dengan imam sampai habis. Satu tindakan yang bijak. Tindakan yang bijak. Betullah tuan-tuan, ambillah kesempatan itu. Dalam kepenatan, jangan kita bimbang akan bayar kepenatan dengan pahala. Dalam keletihan, jangan bimbang akan bayar keletihan keredaannya. Dalam kesempitan masa, jangan bimbang Allah perlukan masa untuk ke syurganya nanti. Satu. Yang keduanya, dalam Ramadan ini, bila sebut rukuk ini tuan-tuan, dia bukan terkait dengan soal tarawih semata-mata. Rukuk kita juga kita lakukan agak panjang dan banyak dalam kita bersolat tahajud, belum kita bersahur. Dalam keadaan kita nak bangun sahur, makan sahur, sebelum sahur sedapat mungkin, itu sebaiknya lah dahulukan tahajud 2, 4, 6, 8, tak berlebih pun 2, paling tidak paling kurang, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah dalam sela waktu pagi duha, kita duha ni tuan-tuan sampai kita baca Quran tadarusnya, rukuklah dalam solat ad-duha. Tak banyak pun buatlah, sekadar kita mampu, lebih alhamdulillah. Yang banyak tu lebih bagus. Sebab apa? Sebab Ramadan. Makin banyak kita rukuk, makin banyak solat kita, makin terbaik. Maka di sini saya nak nukilkan dalam ayat Al-Hajj 7 ini, Allah sebut satu di antara sifat orang beriman, rukuklah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasjudu, dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud pun terkait dengan solat. Baik solat sunat, qiyam kita dalam tarawihnya, qiyam kita dalam tahajud sebelum kita bersahurnya, qiyam kita dalam kita bersolat duha di paginya, maksudnya qabliyah, ba'diyah, zuhur, asar, maghrib, isyak dan seumpamanya. Di samping itu kita banyakkan sujud, bukan sujud dalam bab sembahyang, sujud tilawah contohnya. Sebab kita bila tadus Quran,
kita akan bertemu dengan banyak tempat namanya ada sujud tilawah. Letaklah dahi di atas jadah saat kita baca Quran itu untuk kita menangisi, merafa' kepada Allah kesyukuran. Tambahan sujud daripada solat kita, sujud ketika tilawatul Quran. Ataupun bukan sekadar cuma baca Quran, kita panjangkan sujud kita. Dalam sela-sela waktu kita sujud, panjangkanlah. Mungkin waktunya duha. Kalau kita sujud dalam biasa 10 saat tak sampai, lebihkan sikit. Sekali ganda lagi 20 saat. Berlama-lama. Sebab ada ulama yang kata, walaupun pandangan tidaklah pandangan hadis, tapi ada ulama yang sebut antara pandangan yang sekutip daripada seorang tokoh besar bernama Abul Lais As-Samarqandi. Seorang tokoh besar bernama Abul Lais As-Samarqandi daripada Samarkand. Tokoh yang besar di kalangan para ulama kita. Ada menukilkan saat yang terbaik seorang itu bersujud lama-lama kepada Allah bila? Dalam bulan Ramadan. Saat terbaik kita berlama-lama dalam sujud dalam Ramadan. Khasnya kalau kita sembahyang secara infiradi, sembahyang seorang-seorang lah, bukan berjemaah. Kita sembahyang duha seorang-seorang, kita sembahyang tahajud seorang-seorang, kita sembahyang qabliyah seorang-seorang, kita sembahyang ba'diyah seorang-seorang, kita berlama-lama. Kata As-Samarqandi, agak satu amalan terbaik dalam kita sujud berlama-lama ketika kita dalam bulan Ramadan. Pandangan ulama, bukan hadis tuan, tetapi ulama yang kata, dan mereka mengamalkannya. Ada hujahnya, kata As-Samarqandi, kenapa? Italatas sujudi, dia kata memanjangkan sujud adalah tanda syukur kita kepada Allah dengan dua sebab. Yang pertama, syukur kerana kita dapat nikmat Ramadan. Aku dapat Ramadan tahun ini, ya Allah. Alhamdulillah. Terus dapat tahun dapat lagi. Syukur. Dengan sujud tadi, syukur kepada nikmat Ramadan. Yang kedua, kata As-Samarqandi, italatas panjang juga apa? Kedua, untuk kita berterima kasih kerana kita dapat buat ibadat kepada Allah. Dan tanda terima kasih yang paling utama ialah dengan kita letak dahi ke bumi. Ini falsafah tuan-tuan. Ulama dia cakap dengan ilmu yang mereka ada. Falsafah. Lalu kata mereka, dengan kita letak dahi secara begitu lama sujud, terima kasih kepada Allah. Kerana Allah bagi kita peluang. Dan memanglah satu tanda besar dalam kita mengakui Allah punya rezeki dan kenikmatan yang besar, sujudlah. Dahi cecah ke bumi. Itu pun ada Nabi sebut. Kalau kita nak kaitkan. Sebab Nabi kata apa? Apalagi waktu yang paling kita dekat dengan Allah? Bila? Ketika bersujud. Aqrabu ma yakunul abdu. Antara kita dengan Tuhan kita. Wahuwa sajidun, kata Nabi. Tak ada satu waktu kita paling hampir dengan Allah. Paling hampir sangat-sangat. Wahuwa sajid, kita hamba sedang bersujud. Itu waktu paling hampir, kata Nabi. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wahuwa sajidun. Saat paling hampir antara kita dengan Allah ketika kita sedang bersujud. Angkat tangan pun dekat, doa pun dekat, rukuk dekat. Tapi bila sampai waktu sujud, ni dari cecah bumi satu tanda besar yang kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab haram sujud kepada makhluk yang lain. Tapi Allah wajib sujud kepadanya. Jadi kata Nabi, saat paling hampir seorang hamba dengan Tuhan ketika dia sedang sujud dahi cecah ke bumi. Tanda apa? Tanda kita ni hamba yang lemah. Allah Maha Kaya. Syukur pada Allah, terima kasih kepada. Itu antara pandangan siapa ni? Abu Lais As-Samarqandi. Nak kenal dia siapa? Cari sendirilah. Kita tak jumpa lah dia tu. Dan buku beliau banyak ditulis. Salah satu buku beliau yang banyak dibaca di masjid ialah Tanbihul Ghafilin. Tajuknya Tanbihul Ghafilin. Terjemah Melayu apa dia? Tolong terjemah.
Peringatan buat orang yang lupa. Banyak kitab tu dibaca di surah masjid, kuliah maghrib dan kuliah subuh, zuhur, duha pun ada. Kitab beliau terkenal di kalangan masyarakat kita orang Melayu lah. Baik. Jadi yang keduanya sujud. Ciri orang yang menang, kata Allah, beriman. Ketiga, ayat ini. Ayat surah apa tadi? Al-Hajj 77-78. Yang ketiga Allah sebut ayat ini, rukuk pertama, sujud kedua. Ketiga ni adalah wa'budu rabbakum. Abdikan seluruh hidup kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Abdikan seluruh hidup kamu kepada Allah. Maka Ramadan itu, tuan-tuan, kita sedang meletakkan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh yang kita boleh sebut? Ramadan ini kita dengar kata, bukanlah tidak Ramadan tak nak kata, tapi Ramadan memang melatih dengar kata. Benda halal jadi haram Ramadan, kita boleh terima. Betul tak? Air minuman yang kita boleh minum jam 10, 11 pagi tengah hari, air yang sama kita tak minum walau setengah jam 10, 11 pagi tengah hari. Dengar kata lah tu. Padahalnya air minuman, apa masalahnya? Dah halal bulan lain, takkan tak boleh makan. Tak. Tapi kita dengar kata. Dalam keletihan pun, contohnya lah, kita abdikan seluruh hidup kepada Allah Azza wa Jalla. Tanda lagi, kita abdikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Ramadan ini, satu benda yang memang kita akan kekurangan, apa dia? Kita kurang rehat. Kurang berehat. Tidur tak cukup mana. Betul tak? Saya tengok mata apa boleh tahan juga lah nampak kuyu layu tu. Tanda tak tidur mana dah tu. Quran, Nabi, Quran. Satu tidur, ketiga dah bangkit. Ya. Abdi pada Allah sampai peringkat kerana abdi pada Allah itulah pukul 4 dah bangun. Kalau bulan lain 5:30 lengah, 6:30 tidur lagi 7 subuhnya. Contoh, bukan orang sini, orang lain lah. Bukan Malaysia, orang belah-belah negara lain. Tapi kerana abdi pada Allah ini, letih tidur, baru tidur pun kita bangkit. Dan bangkit bukan bangkit nak makan saja, insyaAllah. Bangkit dengan wuduknya, sembahyang tahajudnya, dengan tasbihnya, Masya Allah. Abdi kepada Allah. Dan tanda abdi Ramadan kepada Allah lagi apa dia? Boleh bertahan di masjid sampai 3-4 jam. Start pukul 8 ke masjid, balik pukul 10:30. 2 jam setengah. Bulan lain, bulan biasa, nak ke masjid setengah jam pun pening kepala. Termenung panjang, nak pergi, tak pergi, tak pergi. Contoh abdi pada Allah tu. Ramadan ini kita abdi sungguh-sungguh dalam soal ibadat. Tak payah nak panjang-panjang bab derma ni. Sepatah sebut, semua berlumba nak menyumbang, nak memberi. Tak percaya? Semua kita hadir pagi ni, semua duit belaka ni. Tak banyak sikit pun, beg besar ke lah tu. Ya. Menyumbang. Dan kita tahu, bab sedekah ini bukan bab yang main-main. Dan kita kena menyumbang. Saya sebut bukan tuan-tuan, kita saya pun sama. Dan menyumbang Ramadan ini, Nabi sebut apa? Afdhalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Tak ada afdhal sedekah melainkan sedekah dalam bulan Ramadan. Syawal sila tak ada masalah nak buat. Rejab buatlah sedekah. Bila masuk Ramadan, kita kena lipat kali gandakan lagi. Berhabislah mudah-mudahnya. Sebab Nabi kata apa? Sedekah yang utama dalam bulan Ramadan. Sampai kata Aisyah, Nabi bab sedekah Ramadan macam angin kencang. Karihal mursalati. Maksud Nabi cari nak menyumbang. Beri lebih pada biasa. Tuan-tuan, macam mana agaknya? Dah 9 Ramadan ni, apa yang telah kita sumbang, apa yang telah kita beri, apa yang telah kita infakkan, insyaAllah. Saya yakin wajah para muslimat dalam dewan ini, pasuk muslimin sekali, wajah-wajah orang yang
orang menyumbang insya-Allah. Dan tuan-tuan, untuk hari ini awal ceramah kena sebutlah. Ya, insya-Allah kita untuk kita punya biletrik sepanjang kuliah Ramadan di Masjid kita Al-Falah ini agak meningkat naik sampai 3 kali ganda. Dijangka untuk biletrik kita jangka lebih pada 30K dalam tempoh terdekat ini. Ya. Sekarang ni. Jadi dengan itu saya kira dalam konteks bab sedekah sebagai tanda pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita nak tambah lagi koleksi pahala kita Ramadan ini. Di samping kita dah menyumbang dalam banyak situasi, ambil kesempatan untuk hari ini. Dan mungkin untuk besok tulat, dalam jangka masa program kita masih berlangsung, saya sebut khas untuk hari ini, saya mengajak seluruh yang hadir, muslimin dan muslimat, kita berilah apa yang kita boleh beri untuk menampung tabung khas untuk bayar nanti kuliah duha di masjid kita ini, di kuliah Ramadan kita ini, yang dijangka melebihi 30K. Ya. Jadi insya-Allah siapa yang nak boleh beri hari ini, yang nak beri besok, ni awal-awal lagi. Kok balik pada mati malam ni. Tak sempat nak menyumbang besok. Paling tidak niat dah. Ya Allah, kau nak sumbang duit tak bawa, tapi nak bagi esok. InsyaAllah tu. Pahala Allah catat tu. Pahala menyumbang, Allah tak bagi lagi. Niatnya dia. Tapi jangan pasal niat saja. Allah tahu niat bohong tak bohong. Ya? Maka yang ada itu, sumbanglah. Muslim akan menanti di ujung pintu. Jangan sampai keluar, mereka sumbang dulu. Siapa tak sumbang, order dewan, sertang nanti. Contoh, bergurau jangan ambil. Jangan puak dan jangan marah. Ya? InsyaAllah, mudah-mudahan inilah sebab hakikatnya Ramadan ini memang bulan kita membeli syurga. Saya guna perkataan tu sebab guru kami masa ajar dulu kata macam tu. Ramadan ini sedekahnya utama sebab seolah-olah Ramadan kita sedang membeli syurga Allah Azza wa Jalla dengan nilai yang bukan kecil. Allah akan berikan nilainya dengan syurga dibuka kepada kita. Betul, kita kena faham jugalah. Macam hadis Nabi SAW yang kita duk baca sepanjang Ramadan tu. Apa dia hadisnya? Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannati." Datang Ramadan dibuka pintu syurga. Wa ghulliqat abwaabun nar, ditutup pintu neraka. Satu lagi apa dia? Dibelenggu syaitan. Nah, ini semua kerana mengaji faham. Ingat nas tu. Hadis Muslim, hadis Nasa'i, Ibnu Majah, hadis sahih, Tirmizi. Nabi kata, datang Ramadan saja, dibuka pintu syurga. Ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan, diikat belenggu syaitan. Jadi, bila sebut pintu dibuka, syurga dibuka, dengan apa? Kita buka syurga dengan sedekah kita. Kita yang buka syurga. Nanti, daripada masyarakat kita masuk, maka bukalah dengan amal sedekah jariah. Di samping taubat istighfar, kita sertakanlah. Maka tuan-tuan, puan-puan semua, mudah-mudahan untuk hari ini, saya kira, saya ambil kesempatan saat ini untuk mengajak semua. Kita berilah kadar kemampuan kita, yang boleh beri banyak, Alhamdulillah. Yang boleh bagi sikit, Alhamdulillah. Yang tak boleh bagi langsung, Masya Allah, itu sajalah. Ya, nak kata apa lagi? Mudah-mudahan insya-Allah semua itu dalam perhitungan pahala Ramadan yang Allah janjikan besarnya di sisi Allah pada hari mahsyar nanti baik. Jadi dalam hal ini ayat tadi jelas. Ketiga, sifat orang yang beriman, "Wa'budu rabbakum," kata Allah. Dia sembah Allah dengan sembahan yang sebenar-benar. Dalam Ramadan ini lebih pada segala-galanya. Waktu saya tengok Ramadan, tuan-tuan, dalam bab ibadat kerajinan kita memang terasa. Tuan-tuan, perempuan pun rasai. Tadarus berduduk sampai 2 jam, 3 jam. Saya pun duduk seorang-seorang bila baca Quran tu. Boleh berlama-lama. Tapi bulan-bulan biasa, saya pun terasa. Panas punggung lama-lama duduk. Ingat saya rajin mencari orang tuan. Malah juga ni, pemalas juga ni.
Tapi Ramadan kita semangat. Lepas ayat ke ayat ke ayat, duduk berlama pun tak apa. Semangat tu datang. Betul. Ini semua merupakan, orang kata apa? Hidayah Allah Azza wa Jalla. Keberkatan tu ada. Demikian amal-amal yang lain. Tak rasa penat. Tarawih pun kita berdiri lama, walaupun mengantuk. Itu seronok. Kena pula imam bacaannya baik. Kita boleh dengar dengan bacaan taranungnya ada. Dengan keadaan tajwid betul. Allahu Akbar. Tengok-tengok dah habis dah tarawih. Baik tuan-tuan. Ridu Rabbakum. Kalau yang keempat, yang sama, Allah cirikan orang beriman siapa? Waf'alil khaira, dan lakulah kebaikan sebanyak-banyak kebaikan. Tengok Allah anjur kita, buatlah kebaikan sebanyak-banyak, jangan berkira. Waf'alil khaira dengan makna bukan buatlah kebaikan sebanyak-banyak kebaikan. Buatlah. Waktu dari Ramadan ini, kita jangan berkira dalam soal buat kebaikan. Atas nama tilawah Quran ke, sedekah derma, apa sajalah. Tengah malam bangun tahajud ke, lakukanlah. Jangan berkira Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ambillah kesempatan atas apa kuasa kita digunakanlah. Kemudian yang kelima, yang terakhir dalam ayat ini Allah sebut kepada kita, orang yang berjaya itu kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dia berjihad dengan sebenar-benar perjuangan. Sama jihad dengan harta, dengan masa, tenaga, waktu, dengan peperangannya sekali, dengan senjatanya sekali. Kita dalam suasana kita sekarang ni, dengan masa, tenaga, waktu kita, dengan harta kita. Juanglah kata Allah dengan sesungguhnya. Wajtabak, dia telah pilih kamu untuk kamu berada dalam keadaan demikian. Ini ayat ini saya kira boleh kita jadikan pemanduan sebagai ayat pemanduan dalam kehidupan kita. Surah apa tadi? Al-Hajj 77-78. 77-8 Al-Hajj. Boleh saya mak baliklah tafsirannya dan boleh kita tadaburkan kemudian syarah ayat ini. Wallahu a'lam. Baik puan-puan, dirahmati Allah sekalian. Baru nak masuk buku. Kitab panjang cerita yang lain, baru nak berkitab. Tak apalah. Kira dah ilmu dah tu. Nak kata apa lagi? Baik. Balik pada kitab kita. Kitab kita pun kitab tentang hal-hal kematian, akhirat dan sebagainya. Pun terkait dengan bulan Ramadan. Amin. Rabbal baik. Cuba tengok dalam kitab kita. Iaitu muka surat 24. Ya, sambungannya. Kita masih bercakap dalam tajuk dunia akan terasa kecil. Dalam konteks orang beriman, dia tetap merasakan akhiratlah seluas-luas tempat kediaman baginya. Dunia ini amat kecil dalam hati nuraninya. Sekalipun dia hidup di dunia dalam tempoh begitu lama, tapi tetap dia merasakan akhirat tempat yang paling abadi, paling luas. Kenapa? Kerana syurga tempat yang paling utama, syurga tempat yang paling abadi, penuh dengan keluasan yang hebat. Dunia ini kita kecilkan. Bukan kita tinggal dunia, tidak. Tapi kita ambil rumusan yang mudah. Dunia tempat aku mencari ilmu, cucuk tanam dengan ilmu, dan hasil aku akan kutip di hari akhirat nanti. Baik. Sambungan cerita kita pada pagi ini ialah dalam riwayat Asbat berkata, saya tak dapat nak sebut siapa Asbat ini, tetapi satu nama diangkat dalam buku ini berbunyi, Asbat berkata, Nabi menyatakan bahawa ada seorang lelaki yang amat dipujinya. Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu semua sikap dia jika dia ingati mati? Mereka tidak menjawabnya. Maka Nabi berkata, dia tidak terpuji sebagaimana yang kamu semua puji. Tuan-tuan, kita dalam hidup ini ambillah apa Nabi sebutkan ini. Ada seorang manusia, kan sahabat Nabi juga, ramai orang puji dia. Puji kelebihannya, puji apa yang dimiliki mungkin dalam faktor harta, suka menyumbang.
faktor ibadat, rajin buat ibadat. Orang puji dia. Masya Allah, hebat, hebat, hebat orang sekarang. Lalu, kata Nabi SAW, Nabi kenal lah sahabat yang dipuji tadi. Nabi kenal lah. Dan memang orang pun hebat. Cuma dalam jarak tak dicerita siapa. Tak dilukar siapa sahabat tadi. Lalu Nabi tahu sahabat ini memang orang baik. Puji-pujian melambung kepadanya. Mungkin dermawannya, ibadatnya seumpamanya lah. Dan dia boleh jadi antara maaf dalam bab harta. Jadi dia Abu Bakar sedih kalau bab ibadat. Contohnya lah. Sahabat Nabi. Nabi kenal. Tapi Nabi sahabat, Nabi tak beritahu sahabat semua tentang dia, kelebihan macam-macam. Nabi tahu sahabat semua. Tahukah kamu sikap dia jika dia ingati mati? Yang kamu sebut kelebihan dia tu, dia tak merasa apa pun. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, dia tidak terpuji dengan yang kamu sepuji. Kamu puji macam melambung pun, dia tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab dia banyak ingatkan mati. Ini rangkuman ni hadis sebenarnya. Cuma dibawa cerita oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah. Kenapa sahabat ni orang puji, sanjung begitu bagian, tapi dia tak rasa apa? Maksudnya, relax. Kata Nabi, sebab sahabat itu banyak ingatkan mati. Dia tidak nak dalam keadaan orang puji, maka sombong diri. Orang puji, bangga diri. Orang puji, sum'ah, tak nak. Sebab ingatkan mati, dia letak semua itu ke tepi, lillahi ta'ala. Kalau dia buat amal baik macam mana, lillahi ta'ala. Dia buat ibadat pun, lillahi ta'ala. Maka ini, kerana ingatkan mati. Jadi kesimpulan ayat ini sebenarnya tak cerita hal mati itulah. Ingatkan mati ini membantu kita ke arah untuk kita jadi orang yang berhemah. Tidak menjadi orang yang angkuh dengan puji-pujian dan seumpamanya. Ialah kita dalam hidup ini, inilah yang kita nak cari sebenarnya. So ada kemungkinan dengan sebab kebaikan kita orang sebut, di atas sebab kita menyumbang lebih, orang angkat nama kita. Maka tuan-tuan, untuk hadapi semua itu, payah orang sanjung, mana hidung tak makin meluas, mana pipi tak makin besar, gitu. Tapi semua itu boleh kita angkat, kita hadapi dengan ingat dalam hati kita, semuanya milik Allah. Aku nak semua macam mana, aku akan mati, itu Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya. Ad-Daqqaq. Ini ulama terkemudian. Ad-Daqqaq ini, riwayatnya seorang ulama di kalangan umat tabi'in. Nama Ad-Daqqaq. Berkata, tengok cantik kata-kata beliau. Ciri orang yang sentiasa ingati mati adalah pertama, menyegerakan taubat. Kedua, rendah hati. Ketiga, rajin beribadat. Simple. Kata ulama kita ini, Ad-Daqqaq, ciri-ciri orang yang sentiasa ingatkan mati, menyebabkan apa dia buat? Pertama, segera bertaubat. Dia tak tangguh dah buat silap, buat dosa, segera balik pada Allah Azza wa Jalla. Bimbang, kokok, tak sempat bertaubat, meninggal. Tak sempat mohon pada Allah taubatnya, meninggal dunia. Maka segera. Dan kita boleh setuju dalam hal ini sampai kiamat, bukan suatu hari saja. Antara hukum utama dalam taubat ialah segera. Al-Isra' fi taubati. Imam Nawawi sendiri pun sebut dalam muqaddimah kitab As-Salihin. Taubat tu hukumnya wajib. Bagaimana sembahyang wajib segera, taubat wajib segera. Bila masuk waktu zuhur, segera. Jangan tangguh-tangguh. Macam itulah kata Imam Nawawi, bila bab taubat pun kena segera dan wajib bertaubat. Jadi inilah kesempatan kita, maka Ramadan ini satu waktu yang paling afdal sekali. Dah 9 hari kita masuk Ramadan, malam ni malam ke-10. Saya tak nak ajak tuan-tuan untuk
menginsafi dan bukan menginsafi, syaitan ajak tuan untuk recall balik, tapi tuan-tuan boleh recall kembali. Takat mana air mata telah tumpah, takat mana penyesalan telah nyatakan, takat mana pengakuan pada Allah kita nyatakan dalam taubat kita dalam Ramadan dah 9-10 hari malam ini sampai ke siang ke malam. Takkan air mata tumpah dalam kita sebut pada Allah kan keinsapan dosa-dosa kita. Dosa kita dengan orang, dosa dengan Allah, dosa dengan keluarga kita, macam-macam lah. Kerana Ramadan adalah bulan taubat. Pintu besar Ramadan taubat, tuan-tuan. Pintu utama Ramadan taubat. Kerana Nabi berjanji kepada kita, siapa yang puasa Ramadan, Allah ampunkan dosanya. Siapa yang buat sembahyang tarawih, Allah ampunkan dosanya. Itu hadis maut. Siapa yang hidupkan malam Al-Qadar, malam terakhir, Allah ampunkan dosanya. Itu hadis. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa Ramadan diampunkan dosa. Siapa yang buat tunaikan sembahyang tarawih, Allah ampun dosa. Dan siapa hidupkan malam Al-Qadar pun Allah ampun dosa. Tema utama Ramadan, itu utamanya apa dia, tuan-tuan? Dosa terampun kerana kita bertaubat. Maka alangkah bijaknya kita pada hari ini, di saat kita dapat hidupkan dengan penuh keinsafan, air mata tumpah, penyesalan ke dosa lama-lama kita, ingatan kita akan kesilapan kita selama ini, kita angkat pada Allah untuk diampunkan dengan keikhlasan. Itulah satu kemenangan. Kata Nabi SAW, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Siapa yang dapat bersama Ramadan tapi tak minta ampun kepada Allah, fa'ab'adahu Allah, Allah akan jauhkan rahmatnya daripada orang ini. Nabi beri ingatan. Man adraka Ramadan, siapa yang dapat Ramadan, masuk Ramadan dia, hari ke hari sampailah ke sebulan penuh Ramadan, falam yughfar lahu. Dia tak minta ampun, tak minta ampun, tak nak keampunan, bukan tak minta ampun. Memang tak pun mengaku akan dosa-dosanya. Payah benar minta ampun kepada Allah, tak tahulah apa sebabnya. Kata Nabi, Abdullah, Allah akan jauh rahmat daripada orang ini. Allah tak kenal dah kita. Itulah pintu keampunan Ramadan adalah pintu besar pada kita, tuan-tuan. Saya sebut ini untuk saya bukan orang lain, sebab saya tahu apa kesilapan, apa kesalahan, apa kekurangan dalam hidup kita selama kita hidup puluhan tahun ini. Kita nampak kecil ke besar dosa kita. Kesilapan dengan orang ke, dengan manusia lain ke, dengan keluarga ke, dengan ibu ayah ke. Janganlah sampai datang Ramadan kita tak mengaku akan kekurangan kita, kelemahan kita selama ini. Sedangkan Allah Azza wa Jalla nak tengok hamba-Nya beruntung, bukan gagal, berjaya bukan kecundang, ke syurga bukan ke neraka. Natijah Ramadan, tuan-tuan, dia terampun dosa, semua urusan hidup kita akan selesai. Kenapa? Sebab dosa lah merupakan virus yang paling berbahaya. Dosa, tuan-tuan, hati jadi mati. Dengan dosa, jiwa kalut.
Dengan dosa, hidup tak menentu. Dengan dosa, hilang berkat. Dengan dosa, maksiat mudah kita buat. Dengan dosa, ibadat susah kita buat. Dengan dosa, akhlak kita tak menentu. Dengan dosa, hubungan dengan manusia pun terancam. Dengan dosa. Tapi dengan keampunan Allah, akhlak makin elok, hidup makin sempurna, jiwa makin bersih, akhlak makin baik, hati makin mulia. Sebab dosa itu menghapuskan. Izalatu, masyarakat kata dosa ini, taubat itu merupakan sarjana untuk izalah al-khaba'is wal ma'asi. Dia akan menghilangkan karak-karak dosa kita dan kesalahan kita. Itu sebabnya taubat itu makna kita kembali kepada kebenaran hidup yang sebenarnya. Baik, mudah-mudahan. Yalah, saya sebut itu atau bukan apa, sebab kita ni mana orang tak berdosa. Tak ada orang tak berdosa dalam hidup ni. Tak ada. Tak ada. Tak buat dosa kecil pun dosa besar. Tak dosa kecil, tak dosa besar, dosa kecil. Mesti ada dalam hidup. Boleh kalau kita singkap balik lama-lama dalam sejarah kita, masa muda-muda, dalam usia kita masa tertentu, berapa ramai di kalangan kita yang mungkin di awal waktu usianya, salat tak dijagai, ilmu tak dicari, kebaikan tak dirasa untuk dilakukannya, semangat-semangat beragama tak menebal pun dalam satu usia tertentu. Tapi dia sampai tahap satu usia tertentu, alhamdulillah lah. Maka yang lama itu kita kena sebut pada Allah, aku buat dosa ya Allah, aku hidup selama dalam dosa, ampunkan, jangan bimbang. Ramadan pintu utama untuk kita mohon keampunan baik. Itu sambungannya. Kata Allah, kata Daqaq, ciri orang yang sentiasa ingatkan mati adalah menyegerakan taubat, rendah hati dan rajin beribadat. Batu orang ingatkan mati ni tak payah nak suruh banyak-banyak, dia faham sendiri. Untuk dia buat ibadat secara konsisten. Kalau buat sedekah derma, tak payah orang suruh minta, dia tahu tabung itu untuk aku dapat syurga yang mudah. Tabung untuk aku dapat rahman Allah secara mudah. Tabung untuk aku hidayah secara pada Allah. Dia nampak tu. Menyebabkan dia rajin beribadat. Mungkin satu faktor penting di sini, kalau tengok pada ilmu tasawuf, kata Al-Imam Al-Qushairi, kata Al-Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, seorang ulama besar dalam bidang tasawuf, nama Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia kata apa? Seorang yang benar-benar insaf akan kesalahannya. Dia insaf kesalahannya. Dia dah buat kesalahan banyak dalam hidupnya. Kalau satu waktu dulu dia susah beribadat, kalau dia insaf kesalahan, dia akan segera beribadat. Dia tak tangguh dah. Dulu aku dengar azan, payah nak sahut, buat tak reti. Kalau dia insaf, azan belum, dia dah tunggu dah. Azan Zuhur 1:24 contohnya tengah hari. Pukul 1 dah ready dah. Sebab kekuatannya ialah nak cover balik. Dulu masa dia dalam keadaan berdosa, azan pun dia tak boleh. Lepas satu waktu, tak kisah pun. Tapi dia insaf, rajin beribadat, menanti waktu. Jam subuh 6 suku pagi sekarang ni. Sekarang dah makin awal, 6:10 dah sekarang ni. Pukul 5:30 dah bangun. Dulu tak peduli pun waktu masuk. Contohnya, jadi kata Abu Al-Junaid, itulah orang yang sebaik manusia. Sebab apa? Dia nak cover balik. Sebab kita pada hari ini, untuklah tuan-tuan, kita tahu dalam rekod amal kita, nak buat kebaikan sentiasa. Tulis dalam harian dari kita. Notification kita ada. Tuhan, hari ini di Masjid Al-Falah. Ada tajuk penting juga, Masjid Negeri Shah Alam. Contohnya, dulu tak fikir pun. Orang tu buat harta, orang jual, tak boleh, tak kisah. Tapi sekarang, kalau kata insaf, terekod dalam seminggu, orang tua kita nak hadir. Bukan satu masjid, sampai 3 masjid kita pergi. Walaupun jaraknya agak jauh, pergi. Itu tanda apa tu? Kita rajin beribadat. Itu kekuatan.
Dan orang nak berubah, kata Al-Junaid, begitulah sifatnya. Kalau masih dah menangguh lagi, sambil nak tangguh? Sedang kematian tak boleh ditangguhkan. Likulli ummatin ajalun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap orang ada ajal maut. Kata Allah dalam Quran ni. Tiap orang ada ajal maut dia. Tepat pada masanya. Allah tak lewatkan, tak awalkan. Syak kematian kita. Tak akan dilewatkan saat tak diawalkan. Itulah kematian. Tiba-tiba dalam soal ibadat kita nak tangguhkan. Sedang kita kematian bila? Ini semua kita renungkanlah. Saya cakap tu saya lah. Ciri-ciri orang yang tidak baik, yang tidak ingin mati, kata dia, pertama, menangguhkan taubat. Tengok. Tidak ikhlas pemberiannya dan malas beribadat. Bab amal orang yang tak ingatkan mati ini, antaranya ialah tangguhkan taubat. Tak apalah, biar dulu. Kemudian, tidak ikhlas dalam pemberian. Buat satu benda, tidak ikhlas. Ketiga, malas beribadat. Tangguh, tak nak, dan seumpamanya. Itulah. Kadang-kadang racun kita kena ambil. Kenapa aku ni malas main duha? Kenapa aku ni malas datang ke ceramah? Aku ni kenapa malas bangun tahajud contohnya? Kenapa tu? Sebab kita dah mati belum kematian sebenarnya. Ini ada ulama yang kata demikian. Masuk Ibn Qayyim kata apa? Kalau kita renung balik, kenapa aku ni malas beribadat? Malas buat ibadat, malas. Kerana aku dah mati sebelum kematian sebenarnya. Apa yang mati? Mati hati, mati perasaan, mati jiwa. Belum kematian sebenarnya. Itu yang kita paling takut. Dan seingat saya, kalau pernah diungkapkan oleh Abdul Qasim Al-Junaid juga, dia kata, antara dua kematian. Satu kematian fizikal, maksud kematian fizikal, kematian sebenar lah. Dia tiga-tiga tak ada nyawa, dah tarik nyawa. Dan yang kedua, kematian hati. Mana kita lebih takut sepatutnya? Pada hati. Sebab kata apa, kata bukan Al-Junaid, Abdul Qasim Al-Junaid, kematian fizikal, orang kata apa dah? Bila orang tarik nyawa, habislah, tangan tak bergerak, kaki tak melangkah, mulut tak berbicara, mata tak boleh lihat dah. Takut apa? Tak ada orang nak mati gelopoh sampai 3 hari. Kenapa gelopoh tu? Sebab nak mati. Tak ada, mati syak. Oleh aksiden minta maaf, jam tu juga. Tengah-tengah bercakap pun, jatuh, tak ada minit, mungkin tu. Tapi yang lebih takut, kata Imam Abdul Qasim adalah mati hati. Kerana parah mati hati ni, dia akan berpanjangan. Mati hati lebih parah. Sebab apa? 20 tahun hidup, tak sembahyang, tak mengaji, tak berilmu. Parah tu. Hidup 60 tahun, tak buat kebaikan. Hati mati, tak dengar azan, tak ke masjid. Parah tu. Jadi maknanya, mati hati lebih teruk daripada mati fizikal. Tapi kita tak rasa. Kita takut mati pocok, itu takut. Demam tak gemar mati pocok. Mati hati, tak sembahyang, tak mengaji, tak baca ilmu, tak rasa apa. Betul tak mati pocok takut? Wallahu alam lah. Cara sebab ubat, orang kata ubat ni memang terbaik. Beli. Jumpa bomong ni terbaik. Pergi. Walaupun 1 kilometer. Tapi orang kata nak mati hati, nak ubat, Masjid Al-Falah tu dekat 10 km. Tak apalah, biar dulu. Contohnya lah. Kenalah. Kalau tak kena, saya silap. Baik. Wallahualam, itulah sekadar untuk hari ini. Saya puasa ini letih sikit. Jadi penat sikit. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki ilmu dan amal, hati yang bercahaya, hidup yang tenang, ibadat yang baik. Allah redha kepada kita semua. Tuan-tuan teruskanlah. 9 hari telah berlalu ini. Bukan tempoh yang singkat pada kita. Ya, Masya Allah. Okey. Kita akan tutup dengan sikit bacaan doa sebelum di-off-kan oleh live kita lah. Kita bertemu lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan derma tadi, muslimat sedia menerima tabungannya
tak boleh sumbang hari ini, niat betul-betul nak sumbang besok. Jangan mati hati tanpa niat. Ya? Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik. InsyaAllah.